Rangkuman Spotlight hari ini. Isu stalking mesti ada tindakan tapi jangan hukum melampau menurut PMX. Google Malaysia mohon maaf atas kesilapan kadar pertukaran dolar Amerika ke ringgit Malaysia. Amalkan Malaysia First, bantu kukuhkan nilai ringgit menurut Kementerian Kewangan. Elak tercicir bantuan kerajaan daftar padu, kata Rafizi. Pasti jadi perhatian berhubung isu gaji kebajikan. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 25 Mac 2024. Kita mulakan Spotlight dengan segmen Tangkis Fitnah. Isu stalking mesti ada tindakan tapi jangan hukum melampau menurut PMX. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kontroversi membabitkan isu stalking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis undang-undang. Namun Anwar menegaskan hukuman terhadap pihak terbabit tidak seharusnya berlebihan. Beliau berkata jika terdapat sebarang laporan, tindakan seharusnya diambil cepat mengikut jalur hukum dan tidak ada keperluan untuk diperpanjangkan. Beliau turut berharap agar isu itu dapat ditamatkan. Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, dia berkata kerajaan adalah demokratik dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stalking yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai KK Mart Bandar Sunway tular di sosial media. Susulan kekecewahan itu, KK Mart mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stalking berkenaan. Berita seterusnya, Google Malaysia mohon maaf atas kesilapan kadar pertukaran dolar Amerika ke ringgit Malaysia. Google Malaysia memohon maaf di atas kesilapan kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat ke ringgit Malaysia yang diterbitkan di laman kewangannya. Menurut Google Malaysia di laman X, mereka segera menghubungi pihak ketiga yang memberikan maklumat kadar pertukaran dolar Amerika ke ringgit Malaysia untuk membetulkan kesilapan itu. Isu tersebut telah diselesaikan dan mereka memohon maaf atas sebarang kekeliruan yang ditimbulkan. Google berkata ia menyediakan kadar pertukaran mata wang untuk tujuan maklumat sahaja dan meminta orang ramai merujuk sumber rasmi seperti laman web Bank Negara Malaysia BNM untuk membuat sebarang keputusan kewangan. Ini merupakan insiden kedua di mana Google menerbitkan data kadar pertukaran dolar Amerika ke ringgit Malaysia yang tidak tepat pada 2024. 2 hari lalu BNM dengan tegas menolak data tidak tepat mengenai kadar pertukaran ringgit yang sedang tersebar menerusi media sosial berdasarkan kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat ke ringgit Malaysia yang salah diterbitkan oleh Google pada 15 Mac 2024. Dalam satu kenyataan, Bank Pusat itu berkata maklumat berkenaan tidak tepat dan tidak mencerminkan dagangan sebenar. Terdahulu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kerajaan meminta penjelasan daripada pihak Google berhubung data tidak tepat kadar pertukaran ringgit berbanding 1 dolar Amerika Syarikat bercecah RM4.98 yang diterbitkan enjin carian itu memandangkan kesilapan seperti itu bukan kali pertama berlaku. Beralih ke Buletin Keadilan. AMK wilayah lapor polis gesa tindakan ke atas individu hina agama. Angkatan Muda Keadilan AMK Wilayah Persekutuan tampil membuat laporan polis terhadap seorang individu berhubung hantaran di media sosialnya yang menghina kalimah Allah berkaitan isu penjualan stalking di Pasaraya KK Mart. Ketua Penerangan Muhammad Azhar Salahuddin berkata, laporan polis itu dibuat untuk memastikan pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM bertindak menjalankan siasatan terperinci dan mengambil tindakan sewajarnya berlandaskan undang-undang. Laporan ini juga akan menjadi pengajaran kepada mereka yang cuba untuk mencetuskan sebarang provokasi serta menyentuh sensitiviti kaum dan agama yang mampu mengganggu gugat keamanan dan keharmonian di negara ini. Terdahulu, tular individu yang dikenali sebagai Cik Wai Lung memuat naik beberapa gambar berkaitan insiden penjualan stalking tertera kalimah Allah di KK Mart. Menyifatkan sebagai satu jenaka, tindakan Wai Lung mencetuskan kemarahan umat Islam di Malaysia yang menyifatkan ia sebagai satu penghinaan. Susulan itu, Wai Lung tampil membuat permohonan maaf dan berjanji untuk tidak membuat apa-apa komen berhubung kesucian agama lain.
kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang, PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri semangat ramai-ramai. Kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Karisha Izzati. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Malaysia guna semua saluran diplomatik perjuangkan Palestin, kata Tok Mat. Malaysia menerusi Wisma Putra menggunakan semua saluran diplomatik yang ada untuk memberi tekanan kepada komuniti global supaya bertindak di atas nama kemanusiaan dalam isu Palestin, kata Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan. Beliau berkata pada masa ini Malaysia bekerjasama rapat dengan negara-negara yang bersependapat dalam isu ini di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam memburu 3 perkara utama. Pertama, untuk mendapatkan satu gencatan senjata yang tetap dan segera. Kedua, untuk mendapatkan akses yang selamat tanpa halangan untuk menghantar bantuan. Dan ketiga, untuk memastikan kebertanggungjawaban kerana melanggar undang-undang antarabangsa, katanya. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Forum Terbuka dalam Isu Palestin, tegakkan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Apakah peranan Malaysia semasa berucap di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada 19 Mac lalu? Muhammad berkata, rakyat Malaysia seharusnya menggemblengkan kekuatan dan semangat tidak mudah luntur dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Berita selanjutnya, amalkan Malaysia First bantu kukuhkan nilai ringgit menurut Kementerian Kewangan. Kerajaan menggesa agar semua pihak dapat memainkan peranan bersama dalam membantu mengukuhkan nilai ringgit menurut Kementerian Kewangan MOF. Kementerian itu menjelaskan semua rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan sikap Malaysia First dalam amalan harian. Ini termasuk membeli barangan domestik serta melabur dalam pasaran modal domestik. Kempen melancong di dalam negara juga perlu diperkenalkan dan ditingkatkan. MOF menjelaskan sedemikian bagi menjawab soalan Muhammad Syahir Sheikh Sulaiman, Perikatan Nasional Bacok, mengenai langkah konkret yang diambil oleh kepimpinan negara dalam kerangka ekonomi madani bagi meningkatkan daya tahan dan daya saing nilai mata wang ringgit. Kementerian itu menekankan bahawa kerajaan memandang serius prestasi nilai ringgit dan komited untuk mempertahankan serta mengkukuhkan kedudukan ringgit. Oleh yang demikian, pelbagai langkah konkret telah dan sedang diambil oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia, BNM, bagi menangani kejatuhan nilai ringgit menurut MOF. Antara langkah yang dilaksanakan adalah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara kekal teratur selain memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengeksport. Berita seterusnya, mitra lancar tinjauan cabaran dihadapi masyarakat India. Kementerian Perpaduan Negara, KPN, melancarkan tinjauan untuk mendapatkan pandangan masyarakat India dalam usaha memahami cabaran yang dihadapi kumpulan minoriti itu. Kaji selidik diterajui oleh Unit Transformasi India Malaysia, MITRA. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami halangan yang dihadapi dari segi mengakses pendidikan berkualiti, peluang pekerjaan, program kebajikan sosial dan hasilnya akan memastikan peruntukan dana yang cekap kepada isu utama yang diketengahkan. Langkah itu diambil selepas Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagang digesa meletakkan jawatan berhubung gagal mengendalikan mitra yang dipindahkan semula ke Jabatan Perdana Menteri JPM. Sementara itu, sekurang-kurangnya 3 NGO yang mendakwa mewakili kepentingan etnik India berkata Aaron tidak menunjukkan minat sebenar dalam menguruskan mitra. Mereka juga mempersoalkan kementerian itu menjemput Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominic Low ke sesi libat urus. Hala 7 mitra. Berita seterusnya, elak tercicir bantuan kerajaan, daftar padu, kata Rafizi. Sebanyak 4,752 kawasan di Malaysia belum diliputi pendaftaran padu dan berisiko keciciran, maklum Menteri Ekonomi Rafizi Ramli.
Sehubungan itu, sebanyak 5.43 juta individu telah mengemaskini data padu sehingga 11.59 malam 17 Mac 2024. Rafizi menggesa orang ramai untuk mendaftar dan mengemaskini data di padu sebelum tarikh akhir 31 Mac 2024 untuk mengelakkan risiko keciciran berterusan. Menurut data yang diberikan Rafizi, Selangor mencatatkan 1,282 kawasan belum diliputi pendaftaran padu, diikuti dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 992 kawasan, Sarawak 765 kawasan dan Sabah 620 kawasan. Kata Rafizi, dalam konteks pelaksanaan padu, pengemaskinian oleh rakyat atau rekod pentadbiran individu divisualisasi sehingga di peringkat lokaliti. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Bertemu kembali. Kita beralih ke segmen Buletin Kerakyat. Pasti jadi perhatian berhubung isu gaji kebajikan. Pihak berkuasa dilaporkan memberi perhatian kepada rangkaian tadika dan sekolah PAS berhubung pertikaian gaji yang didakwa melibatkan guru-gurunya. Menurut memo dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, semua cawangan pejabat itu telah ditugaskan untuk memeriksa Pusat Asuhan Tunas Islam iaitu PASTI serta Sekolah Rendah Teras Islam SRITI dan juga Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam SMITI. Langkah itu dikatakan dibuat bagi menentukan status pekerjaan guru dan kaki tangan di institusi pendidikan yang dipayungi PAS atau lebih khusus sayap pemuda parti itu. Institut-institut terbabit tidak didaftarkan secara sah sebagai sekolah, taman asuhan kanak-kanak atau tadika. Memo JTKSM menyatakan arahan pemeriksaan dibuat berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 8 Mac lalu apabila guru dan kaki tangan PASTI, SRITI dan SMTI didakwa dibayar gaji di bawah garis minimum. Dokumen tersebut dikongsi secara meluas di media sosial pada baru-baru ini oleh akaun media sosial yang bernama Hak Pasti. Akaun tersebut berusaha membela hak-hak guru PASTI sejak 2020 dengan fokus utama diberikan kepada aspek pembayaran gaji. Beberapa jam selepas memo dipaparkan di media sosial, Ahli Parlimen Seri Gading Aminul Huda Hassan meminta Menteri Sumber Manusia Steven Sim untuk menjelaskan arahan tersebut di Parlimen. Berita seterusnya, Adun Kuala Kubu Baru meninggal dunia. Adun Kuala Kubu Baru Lee Ki Hyong meninggal dunia akibat kanser pada 21 Mac lalu. Berita kematian itu disahkan oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri dalam satu kenyataan baru-baru ini. Pemergian beliau adalah kehilangan besar kepada pelbagai pihak dan pasti dirasai terutamanya oleh penduduk Kuala Kubu Baru yang sudah lama diwakili dan dibantu oleh Puan Lee Ki Hyong sejak sebelum dia menjadi wakil rakyat. Mewakili Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor, Amiruddin Syahri mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Puan Lee Ki Hyong serta seluruh sahabat dan anggota di dalam Parti Tindakan Demokratik DAP yang kehilangan tokoh berpengalaman. Mendiang berusia 58 tahun dan dikatakan telah bergelut melawan kanser sejak beberapa tahun lalu. Lee adalah wakil rakyat dan Dun Kuala Kubu Baru sejak 2013 dan ini adalah penggal ketiganya selepas mengekalkan kerusi itu pada pilihan raya negeri Selangor 2023. Kami dari Studio Keadilan ingin mengucapkan takziah atas pemergian mendiang Puan Lee Ki Hyong. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum saya mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Buah pedada dalam baldi, masak nasi hari petang. Hidup kita biar berbudi hingga mati dikenang orang.
Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Kilat Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara langsung di masa hadapan. Dalam masa yang sama, kami menggalakkan anda semua untuk memberi shilling emas dan pewter keadilan sempena ulang tahun ke-25 keadilan dan sebagai salah satu koleksi terbaik. Hanya imbas QR Code yang tertera untuk pembelian. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.